Selamat Hari Malaysia semua. Chris ada bendera jalur gemelang untuk meriahkan suasana di dalam studio. Abang kamera ni, ambil satu. Hari Malaysia bang. Siapa lagi belum dapat? Abang. Satu untuk abang. Alright. Hari Malaysia. Lagi siapa? Okey. Mari bang. Ada banyak sini bendera. FM pun dapat satu. Ya, untuk satu. Okey. Selamat Hari Malaysia semua. Chris nak ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia ya. Dan hari ini kita sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ, dan mata pelajaran yang kita akan belajar hari ini adik-adik ialah mata pelajaran biologi. Tapi topik apakah you rasa? Sebenarnya ada kaitan dengan COVID-19 tau. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita saksikan profil guru untuk hari ini. Itu dia, bersama Chris di studio pada hari ini ialah Cikgu Rama dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Chris, apa khabar? Khabar baik Cikgu, dan Cikgu juga dikenali sebagai teacher Insari kan Cikgu? Ya. Baiklah Cikgu, untuk hari ini apakah yang kita akan belajar Cikgu untuk dalam mata pelajaran biologi? Okey Chris, hari ini kita nak belajar satu bab yang sangat-sangat menarik. Dan seperti yang Chris bagi tahu, ada juga kaitan dengan keadaan kita sekarang, iaitu keimunan manusia. Keimunan manusia, betul Cikgu. Alright Cikgu, sebelum kita teruskan untuk kelas kita, keimunan manusia tapi COVID-19, kena jaga SOP dulu kan Cikgu? Ya, so pelitup muka Cikgu Rama dan Chris akan pakai sepanjang kelas hari ini. Seterusnya, Chris juga nak jemput Cikgu ke meja saya ini untuk pakai gel pembahas muka, boleh tak Cikgu? Ya. Alright, jom Cikgu. Terima kasih. Okey. Ya, untuk jaga kebersihan semua. Keluar pantai pula. Okey. Dan sebelum tu Cikgu, hari ni bukan kita berdua saja kan Cikgu? Ya. Ya, kita ada anak-anak murid Cikgu juga di Google Meet. Hai semua. Hai. Mana mereka? Nampak tu adik-adik agak segap pada hari ni, baju tradisional ya. Selamat Hari Malaysia semua. Hai. Baiklah. Abang Chris juga nak berkenalan dengan rakan-rakan sekelas saya untuk hari ini. Jom kita berkenalan nama dan juga cita-cita anda. Okey, boleh kita mula dengan Zarif. Hai Zarif, apa khabar? Khabar baik. Salam sejahtera. Saya Muhammad Zarif Fikwan bin Muhammad Zudi. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera tentera. Seorang jurutera tentera. Baiklah, seterusnya kita juga ada Abdul Alim. Hai Alim. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Abdul Alim bin Muhammad Nizam. Boleh panggil nama saya Alim. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor. Seorang doktor Cikgu. Sebenarnya biologi amat penting kan Cikgu untuk jadi doktor? Ya, okey. Seterusnya, Chris juga nak berkenalan dengan Haris. Hai Haris, apa khabar? Hai bang, khabar baik. Selamat sejahtera. Nama saya Haris Ruzaiman bin Izuli Ruzaiman, boleh panggil Haris. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor. Seorang doktor juga Cikgu? Okey, seterusnya kita ada Vishal. Hai Vishal, apa khabar? Hai, nama saya Vishal Rashpilay Patanjoti dan saya daripada Sekolah Menengah Sains Alam Shah, dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang aeronautical engineer. Aeronautical engineer. Wow, hebatlah Cikgu murid-murid hari ini. Akhir sekali kita juga ada Anan. Hai Anan, apa khabar? Khabar baik. Salam sejahtera. Nama saya Anan Aidil Amitraj dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang juruterbang. Seorang juruterbang. Alright, apa khabar semua? Selamat Hari Malaysia. Dan adik-adik sedia tak untuk belajar hari ini? Kalau sedia boleh tunjuk thumbs up macam ni. Baiklah Cikgu, tapi sebelum kita teruskan ke kelas untuk hari ini, apa kata kita rehat sekejap Cikgu? Ya, boleh tak? Boleh. Alright, dan adik-adik di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Rama. Dan pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi
secara khususnya topik keimunan manusia yang sebenarnya agak penting untuk hari ni ya cikgu dalam pandemik tau. Tapi sebelum kita mulakan topik untuk hari ini, Chris juga nak tanya calon-calon SPM 2021 apakah pandangan mereka mengenai tajuk hari ini. Siapa nak bagi pandangan? Boleh angkat tangan. Adik-adik di Google Meet. Okey. Mungkin okey, Chris, abang Chris nak tanya Anan. Tadi Anan angkat tangan kan, Anan? Apakah pandangan anda, Anan? Okey, pada pandangan saya, saya rasa amat penting untuk kita belajar biologi kerana kita boleh faham situasi yang berlaku di sekitar kita. Contohnya sekarang kita disarankan untuk mengambil vaksin. Dengan memahami bagaimana sistem imunisasi manusia, kita dapat tahu apa tujuannya dan kepentingan untuk mendapatkan vaksin. Wow, betul tu. Agak berkaitan dengan vaksin COVID-19 juga ya. Terima kasih. Seterusnya tadi siapa angkat tangan? Alim kan? Okey, Alim. Apakah pandangan anda mengenai topik untuk hari ini? Baiklah. Pada pandangan saya, subjek biologi ni penting dalam kehidupan seharian kita. Lagi-lagi, seperti yang dikata oleh Ahmad, situasi sekarang ni lah. Tetapi, dalam topik-topik lain juga, dia berkaitan dalam kehidupan seharian kita, iaitu contohnya macam sistem badan kita, peredaran darah kita. So, kita boleh kenali dengan lebih mendalam tentang semua perkara kehidupan kita. Wow, memang betul tu. Terima kasih Zarif. Dan akhir sekali, tadi Abang Chris nampak siapa? Tangan siapa tadi angkat tangan? Zarif. Okey, Zarif, apakah pandangan anda? Pada pandangan saya, subjek biologi ni amat menyeronokkan untuk belajar dan mudah fahami. Selain itu, memahami proses hidup dengan lebih mendalam. Itu saja. Alright, terima kasih Zarif. Baiklah, kawan-kawan saya di Google Meet semua pun dah sedia tadi cikgu. Chris pun dah sedia untuk belajar. Dan apa kata kita mula cikgu kelas untuk hari ini? Ya, terima kasih Chris. Sebelum itu, selamat Hari Malaysia untuk semua warga Malaysia. Dan murid-murid saya, SM Sains dari SM Sains Salam Shah. Selamat Hari Malaysia. Kita mulakan pelajaran kita hari ini. Okey, tajuk kita hari ini adalah daripada bab 11 iaitu keimunan manusia. Okey, seperti yang mereka bagi tahu, bab ini merupakan bab yang satu bab yang sangat pendek sebenarnya tetapi sangat penting pada masa seperti inilah. Betul, cikgu. Alright. So bab ini adalah bab yang kita sudah menghampiri hujung silibus form 4 sebenarnya. Apakah intipatinya? Ya, intipati topik dia adalah dia ni sangat pendek seperti yang bagi tahu, topik yang sangat pendek. So dia mempunyai bab yang subbab dia pertahanan badan. Okay. So pertahanan badan ini kita mempunyai 3 baris pertahanan badan. Sebenarnya yang ini kita sudah belajar di form 3. Kita sudah belajar di form 3 di tingkatan 3. Murid-murid perlu tahu sedikit sebanyak tentang pertahanan badan iaitu 3 baris dan di sini kita akan mendalami 3 jenis pertahanan itu. Kemudian tindakan antibody. Tindakan antibody adalah tindakan baris pertahanan ketiga yang sangat-sangat spesifik. So di sini dia akan membawa bagaimana tata cara antibody bertindak ke atas pada keimunan manusia. Okey, so jenis keimunan. Jenis keimunan ada 2 Chris iaitu keimunan aktif dan keimunan pasif. So dalam keimunan aktif dan pasif, perkara yang paling penting murid-murid perlu tahu ialah keimunan aktif kita menghasilkan antibody, manakala kalau keimunan pasif kita menerima antibody dari sumber luar. Faham, cikgu? Itu dia. Ini yang paling penting yang anda perlu faham. Aktif, kita bina antibody sendiri. Kita bina antibody sendiri. Tetapi kalau kita ambil pasif, kita mendapat antibody daripada luar. Faham, cikgu. Okey, isu kesihatan. Seperti yang murid-murid kita bagi tahu tadi, Chris, memang silibus kita punya bio sekarang, biologi sekarang dia banyak mengaitkan dengan isu kesihatan supaya murid-murid dan juga pada future dan pada masa depan kita boleh tahu bagaimana subjek biologi ni akan membantu mereka dalam kehidupan. Faham, cikgu. Okey, so tanpa melengahkan masa, teacher akan masuk kepada soalan pertama iaitu soalan objektif. Okey,
saya nak bagi tahu soalan daripada bab ini dia boleh keluar untuk objektif, struktur dan esei. Merupakan satu topik yang sangat yang popular untuk objektif, esei dan struktur. Sebab itu teacher mengambil satu contoh daripada esei, struktur dan juga objektif. Baiklah. Murid-murid di rumah kena tumpu perhatian ya, boleh buka buku ke ambil nota kan cikgu. Kita boleh ulang kaji bersama-sama. Ya, okey. Sekerana kita ni berada di dalam rancangan sukses. Sukses ini adalah teknik menjawab. So teacher akan banyak menekankan tentang teknik menjawab, Chris. Bagus cikgu. Okey. So soalan pertama berbunyi begini, graf dalam raja menunjukkan beberapa jenis keimunan. Ada berapa jenis keimunan, Vishal? Vishal, berapa jenis keimunan, Vishal? Ada 2 teacher, satu aktif dengan satu lagi pasif. Bagus, bermaksud dia pay attention. Betul cikgu. Beginilah cikgu akan cek sama ada murid-murid kita ni menumpukan perhatian atau tidak. Jangan tidur-tidur boleh Ya. nampak. Okey, yang manakah paling sesuai mewakili keimunan pasif? Okey, so kita sekarang anda kena fokus kepada keimunan pasif. So apabila Chris nampak ini ramai pelajar dia macam kita selalu belajar dalam bentuk perkataan, apa ini di dalam graf? Jangan panik, Okey, so anda perlu tahu kalau keimunan pasif bermaksud kita terima antibody. Betul. Alright. Dan keimunan pasif ini antibodinya, keimunannya adalah tidak kekal. Tidak kekal. Cikgu. Kalau begitu, kalau keimunan aktif, selalunya apa akan berlaku ialah graf dia akan terus naik dan berhenti. Jika dia keimunan aktif. Kalau dia keimunan pasif, kita akan mendapat keimunan serta-merta. Tetapi selepas satu jangka masa dia akan menurun. Faham cikgu. Okey, kalau begitu, manakah jawapan yang paling mungkin? Alim di sana, handsome hari ni, kacak. Apa pada pandangan Alim kan? Manakah jawapan yang kemungkinan mungkin untuk soalan ini? Saya rasa jawapan dia adalah pada graf A tu. Ya, okey, A. Mengapa Alim berkata begitu? Sebab mengikut graf ni, dia waktu pertama parti asal dia naik sekejap, maknanya serta-merta. Kemudian dia terus drop. Bagus. Bermaksud murid-murid kita sudah tahu kalau dia keimunan pasif, apa yang perlu mereka tahu walaupun dia tidak dalam bentuk perkataan. Dengan menggunakan graf kita boleh analisis dia. So jawapannya A, kerana antibody dia menaik secara mendadak, kemudian dia menurun. Tanya Alim, dah dapat satu markah dah ni. Cikgu, Chris nak tanya untuk C, untuk immunity aktif, C rasa kemungkinan ke cikgu? Tak, bukan. Sebenarnya dalam bio kita selalu bagi tahu bahawa dia ni tiada idealism. Bermaksud graf dia ni dalam fizik, dalam kimia mungkin. Tetapi kita berdepan dengan manusia dan haiwan dan tumbuhan, organisma hidup. So graf dalam biologi satu daripada panduan tips lah teacher nak bagi. Graf dalam biologi selalunya jarang-jarang berbentuk straight, iaitu directly proportional, berkadar terus. Okey, B pun kemungkinannya jawapan. Tetapi kenapa B bukan jawapan? Kerana dia antibody dia ni menaik secara selepas satu jangka masa. Itu yang tidak boleh. Kalau kita menerima keimunan pasif, kita akan menerimanya serta-merta, Chris. Faham cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan objektif yang kedua. Soalan ini cikgu bagi satu soalan yang berbentuk perkataan. Dalam English kita panggil dia wordy sedikit lah. Faham cikgu. Yang manakah antara berikut adalah betul tentang pengopsoninan? Pengopsoninan adalah daripada tindakan antibody. So tindakan antibody ada 5. Pengopsoninan adalah salah satu daripadanya. So pelajar kena tahu apa maksud pengopsoninan. Bagaimana tindakan pengopsoninan ini berlaku. So option pertama ini adalah satu lagi contoh soalan yang mungkin keluar. Apa saya maksudkan dengan mungkin keluar adalah dia tidak ada ABC terus, dia mempunyai Roman pilihan jawapan, tetapi jawapannya adalah gabungan dua jawapan yang mungkin.
Okey, makrofaj menghasilkan antibody. Siapa? Anand, betul tak makrofaj menghasilkan antibody? Betul tak? Salah. Salah, kenapa? Makrofaj fungsinya untuk membunuh bakteria. Ya, Wow. bagus. Because macrophage ini adalah sistem pertahanan kedua, Chris. Okey, cikgu. Kalau dia pertahanan kedua, bermaksud dia ini menjalankan fagositosis. Satu lagi nama bagi macrophage adalah fagositosis, sel fagositosis. Okey. Kita ada dua jenis, iaitu neutrophil dengan monosit. Okey, cikgu. Okey, so macrophage menghasilkan antibody adalah salah. So siapa yang menghasilkan antibody? Haris, boleh cuba Haris? So sel mana yang menghasilkan antibody? Tak pasti lah cikgu. Tak pasti. Cikgu sana Okey. cuba boleh cikgu? Boleh. Sel putih. Sel putih tapi terlalu general. Terlalu general. Okey. Sel putih sebenarnya kita ada granulocyte, granulocyte, Ya. banyak lagi. Sebenarnya Okey, kita okey. panggil sebagai leukocyte. Sebenarnya yang menghasilkan antibody adalah limfocyte. Limfocyte. Okey. Ya. Okey, tak apa. Terima kasihlah kerana mencuba. Okey, menggunakan antibody antitoksin. Betul tak? Siapa nak panggil Zarif? Adakah dia menghasilkan antibody antitoksin? Pengopsoninan. Tidak rasanya. Tidak rasanya. Apa itu opsoninan? Dia bergabung dan pecahkan. Tak begitu tepat. Sebenarnya pengopsoninan ini okey, dia macam ni. Sel darah putih kita ni, you punya makrofaj ini sebenarnya dia hendak makan atau dia hendak menakluki patogen. Yeah. Tetapi apa yang berlaku ialah mungkin ada sebab dia tidak boleh berbuat demikian. Atau dalam kes ini teacher selalu bagi tahu patogen ini menyamar. So kita punya makrofaj ini dia tak kenal siapa. Dia tak kenal. So dia tak tahu nak makan ke tak nak makan ke, kan? So apa antibody buat di sini ialah dia akan menanda. Sebab itu yang option 3 ini adalah betul. Penggabungan antigen antibody yang membentuk struktur petanda. Dia akan pergi menandakan patogen tersebut supaya dia senang dimakan oleh makrofaj, senang difagositosiskan oleh makrofaj. Okey, cikgu. Ya, dia ini adalah untuk struktur yang menanda, antibody yang menanda, okey. So nombor 3 adalah betul lah. Okey. Kompleks antigen antibody dikepung oleh fagosit dan menyebabkan fagositosis. Betul tak, Anand? Salah. Betul. Betul. Kenapa? Tercakap salah. Tercakap salah. Betul tak, cikgu? Betul, ya. Kerana dia macam ni, sistem pertahanan kedua dia gagal kerana ada sebabnya. Sekarang apabila pengopsoninan berlaku di mana antibody dia telah menanda patogen tersebut, tapi masih sel darah putih iaitu makrofaj perlu menghabiskan kerja dia. Faham, cikgu. Dia akan datang, dia akan makan juga patogen tersebut. Okey, faham, cikgu. Jadi jawapan betul ialah 3 dan 4. Jadi D ya, cikgu? Ya, jawapannya adalah D. Baiklah, cikgu. Cikgu, dan Chris dulu pun pernah buat soalan macam ni, tapi pernah buat careless mistake, cikgu, sebenarnya. Sebab soalan saya tak baca betul-betul. Saya ingat pilih statement atau ayat yang salah pula. Dan saya betul, pun tidak Chris. check. Itu yang saya nak ingatkan murid-murid sekali lagi, berkali-kali, setiap kali saya nak ingin mengingatkan, tolong gariskan kata kunci dalam soalan. Faham, supaya cikgu. anda tidak membuat kesalahan. Okey, cikgu. Chris pun dah tak sabar nak buat soalan lebih. Tapi sebelum tu, apa kata kita rehat sekejap, boleh tak, cikgu? Nak pergi minum air. Okey. Alright, dan murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi di kelas Bio Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama Chris dan Cikgu Rama untuk kelas Bio pada hari ini, dan dengan topik
keimunan bahasa Inggeris kan cikgu, keimunan manusia. Dan sebelum melihat, cikgu Rama pun telah buat contoh-contoh soalan objektif. Tapi cikgu, selepas ni kita ada lebih soalan kan cikgu? Alright, banyak lagi soalan nak bincang ni. Okey, ini adalah soalan ketiga yang juga berbentuk graf, iaitu soalan berbentuk analisis. Graf menunjukkan sejenis keimunan antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang graf tersebut. Apa yang Chris, kalau Chris adalah seorang murid, sekarang apa yang Chris akan buat? Chris akan gariskan tak? Ya, cikgu. Perkataan kalau baca mana soalan, yang akan anda gariskan? Sejenis antara pernyataan berikut yang manakah benar, cikgu. Saya akan gariskan benar, cikgu. Ya, Chris, anda kena tahu perkataan benar. So kita kena pilih jawapan yang betul, ya. Okey, ini adalah option-option jawapan dia. Kedua-dua suntikan mengandungi serum. Betul tak? Vishal, betul tak serum? Salah, teacher. Yang ini keimunan jenis apa, Vishal? Yang ni adalah untuk yang pasif, teacher. Pasif ke aktif? Tengok betul-betul. Apa yang untuk aktif yang natural, teacher? Bermaksud you maksud ayat ini adalah untuk pasif. Betul. Dari segi itu betul. Saya tanya graf ini. Ya, graf ini adalah untuk aktif buatan. Kalau buatan, dia melibatkan suntikan. Okey. So dia dia mengandungi serum ke atau apa kandungan dalam suntikan ini? Siapa nak? Zarif. Okey. Zarif? Dia mengandungi vaksin. Okey, dia mengandungi vaksin di mana dia mempunyai patogen yang lemah. Okey, yang kedua, suntikan kedua diperlukan untuk meningkatkan aras keimunan. Betul atau tidak, Haris? Saya rasa betul. Rasa betul. Okey, tapi jangan tandakan dulu, Chris. Kita baca semua option jawapan. Jangan terburu-buru, Okey, so C, kedua-dua suntikan mengandungi patogen yang aktif. Betul atau tidak? Siapa kita nak panggil? Anand? Boleh ulang soalan tu tak, cikgu? Graf menunjukkan sejenis keimunan. Nampak tak? Kedua-dua suntikan yang diberikan mengandungi patogen yang aktif. Okey, tadi salah. Tadi Vishal dah bagi tahu antigennya telah dilemahkan. Betul. Because sebab itu perkataannya iaitu patogen yang aktif itu yang tidak boleh. Vaksin mengandungi patogen yang lemah. Vaksin mengandungi patogen yang lemah. So ini pun jawapannya yang salah. Okey, D, suntikan kedua mengandungi aras antibody yang lebih tinggi. Adakah dia mengandungi antibody? Alin? Ada ke? Dia Tidak, cikgu. Tidak. Tengok. So bermaksud setiap perkataan kita kena baca dengan betul, Chris. Okey, cikgu. Jangan terburu-buru. Tolong gariskan kata kunci supaya kita tidak membuat kesalahan. Cikgu. Jadi jawapannya B, cikgu. Ya, jawapannya B. Walaupun kita sudah nampak jawapannya awal-awal, tetapi kita masih perlu membaca setiap jawapan. Betul, cikgu. Jangan, satu lagi saya ingin bagi tahu murid-murid sekalian, tolong conteng. Okey. Tulis apa? Apa ni? Okey, tulis. Jangan biarkan kertas soalan tu bersih. Kan, murni, putih. Jangan. Tulis supaya anda tidak membuat kesalahan. Okey, cikgu. Okey, so ini adalah 3 jenis soalan objektif. Okey, kita masuk soalan struktur. Okey, jadual di bawah menunjukkan rancangan pemvaksinan di Malaysia. Mungkin dia terlalu kecil sedikit, tetapi ini adalah jadual rancangan imunisasi Malaysia yang diberikan kepada anak-anak kita dan juga remaja sehingga 15 tahun. Bukan semua tetapi some of it. Kebanyakannya. Okey. Vaksin yang manakah soalannya berbunyi begini. Okey, satu lagi yang teacher hendak highlight di sini ialah soalan struktur kita sekarang di SPM dalam format yang baharu. Dia ini adalah kita mempunyai 8 soalan yang boleh membawa 6 markah. 6, 2 soalan yang membawa 6 markah, 2 soalan yang membawa 7 markah, 2 soalan yang membawa 8 markah dan 2 soalan yang membawa 9 markah. Okey, soalan yang ini teacher gubal supaya dia membawa 7 markah, Chris. Okey, selalunya soalan yang pertama dia akan mengikut stimulus. Jadual ini adalah stimulus. Stimulus adalah sangat-sangat penting.
Okey. Vaksin yang manakah diberikan untuk menghalang penyakit tuberkulosis. Chris tahu tak apa maksud tuberkulosis? Tuberkulosis ni mungkin saya boleh tanya kawan-kawan di Google Meet juga yang nak jadi doktor. Dia batuk kan cikgu? Betul tak? Ya, dia macam batuk, asyik batuk. Ya, batuk. Okay. Actually batuk ini adalah berpanjangan and dia ini boleh berjangkit. Itu yang kita tak mahu, Chris. Okey, tuberkulosis. Okey. So, Chris, rasa-rasa Chris, kita teka lah. Dia satu markah saja kan? Teka. Yang mana? Kita ada BCG, hepatitis B, DTaP, HIV, polio. Banyak lagi. Ya, cikgu. Yang mana? Chris rasa yang mana jawapannya? Kalau Chris nak teka, Chris rasa teka BCG kot, cikgu. BCG. Betul tak? BCG. Betul. Yang selalu masa sekolah rendah tu ada kan BCG. Bukan. BCG diberikan semasa dia tak ada, kalau tengok dia punya jadual dia ni, lahir. Okey. Selepas lahir, that on the day kita akan bagi dapat BCG. Okey. Itu BCG. Yang dia akan jadi, kadang-kadang ada paruh dia sampai ya. Okey. So dia ini dos ni diberikan sebaik bayi itu lahir. So jawapan Chris betul. Sangat betul. Yes. Chris dah boleh jadi doktor lah ni. Ya. Okey, congrats Thank you, cikgu. Okay. Soalan struktur yang kedua masih menggunakan stimulus yang sama. Okey, soalan ini kita ini adalah soalan yang aras tinggi sedikit kerana kita boleh tengok perkataannya berbunyi sebegini, pada pendapat anda. Apabila kita ada perkataan pada pendapat anda, bermaksud soalan ini adalah aras tinggi sedikit. Okey, ada 3 markah. Tetapi Chris, selalunya murid-murid kita di sekolah pun, apabila kita kata pada pendapat, kita tak bolehlah bagi ikut suka kita, Chris. Murid-murid di Google Meet, Asis ni pun tolong. Apabila soalan tu kata pada pendapat, jangan ikut suka kamu. Kita perlu ikut juga dalam konteks biologi. Okey, faham cikgu. Jangan kata, teacher, kenapa teacher tak bagi saya markah? Saya bagi pendapat saya kan? Tak boleh, Chris. Tak boleh cikgu. Okey. So, mengapa kita perlu mematuhi? Soalan ini nampak sangat-sangat kita panggil umum. Okey. Tetapi jawapan dia adalah sangat spesifik, Chris. Okey. Di sinilah selalunya murid kita mendapat rasa susah nak jawab. So jawapannya berbunyi begini. So bayi tidak menerima keimunan terhadap sesetengah penyakit daripada ibunya. Okey, keimunan pasif semula jadi. Keimunan pasif semula jadi apabila bayi ini berada di dalam kandungan ibu, ibu akan memberi antibody. Antibody secara pasif. Bermaksud ibu akan membuat antibody dan akan pass the antibody, akan memberikan antibody ini, akan menerusi plasenta dan akan melindungi bayi tersebut. Rasa-rasanya Haris, bayi itu buat antibody sendiri tak, Haris? Tak. Itu dia. So, apa yang dia perolehi daripada ibu ni adalah sementara, Chris. Faham, cikgu. Itulah sifat keibuan, betul. Dia akan melindungi anak dia no matter what. Cikgu, betul. Okey. So, keimunan pasif semula jadi akan merosot. Bermaksud apa yang dia perolehi daripada ibu itu, dia akan merosot selepas bayi itu lahir. Okey, faham cikgu. Ada apa-apa nak tanya, Chris? Tak ada, cikgu. Okey. Faham Chris pun faham, Chris pun belajar, cikgu. Okey. So bayi akan terdedah kepada pelbagai jenis penyakit berjangkit. Itu dia, Chris. Apabila bayi sudah lahir, bayi ini akan terdedah kepada pelbagai penyakit. Betul. Dia tidak selamat seperti di dalam kandungan ibu dia. Sebab itu kita perlu memberikan dia vaksinasi. Vaksin BCG kan tadi, cikgu? Okey. Tapi itu dia, Chris. Kita tak boleh kata vaksin BCG sahaja. Kerana soalan dia kata rancangan imunisasi. Soalan ni sebenarnya adalah daripada kesinambungan daripada Form 3, tingkatan 3. Murid-murid perlu ingat dia satu, kita ini adalah KSSM. KSSM ini, apa yang kita belajar di menengah rendah, apa yang kita belajar di menengah rendah akan disambung pada pure science atau science tulen. Jangan habis PT3 saja auto delete semua apa yang belajar. Jangan.
So kita kena maklumat yang sama juga, knowledge yang sama, pengetahuan yang sama juga kita akan bawa secara lebih mendalam di sains tulen ya. Okey. So bayi akan terdedah kepada pelbagai penyakit ya. Okey, kemudian bayi tidak berupaya melawan penyakit kerana tidak mempunyai keimunan. So ini mana-mana 3 Chris atau murid-murid, kalau anda jawab seperti ini, soalan ni anda boleh mendapat 3 markah. Sebenarnya Chris, soalan ini saya ambil daripada buku teks kita. Satu lagi yang teacher hendak tekankan di sini, tolong kita punya buku teks ini mempunyai banyak soalan. And soalan-soalan ni semua adalah soalan-soalan yang sangat berkualiti. So tolong cuba. Kalau pelajar murid-murid hendak tahu macam mana soalan, cara soalan digubal, buat latihan cikgu. Okey, lebih kurang seperti apa yang ada dalam buku teks kita. Faham cikgu. So tolong jawab ya. So ini adalah soalan struktur. Okey, murid-murid ada apa-apa soalan lagi tentang ni sebelum teacher pergi ke slide yang seterusnya? Kalau semua okey, boleh tunjuk thumbs up macam ni. Alright. Okey. Okey. Bagus. Okey, soalan yang ada satu lagi. Bayi perlu diberi suntikan imunisasi untuk membolehkannya memperolehi keimunan. So, mana-mana 3 akan mendapat markah ya. Faham cikgu. Okey, soalan struktur seterusnya. Ini pun soalan berbentuk analisis. Mengikut Global Tuberculosis Report oleh WHO, India, Indonesia dan China mempunyai kes tuberkulosis yang tertinggi di dunia. Pada pendapat anda, lagi sekali pada pendapat anda, soalannya aras tinggi, tetapi pendapat mestilah berdasarkan dalam konteks biologi. Okey, mengapakah penduduk-penduduk negara tersebut mempunyai risiko yang tinggi untuk dijangkiti tuberkulosis? Apa pandangan Vishal? Vishal. Kenapa negara-negara ini khususnya mempunyai kes yang tinggi? Untuk soalan ni kena jawab daripada aspek geografi sikit cikgu. Okey. Merentasi kurikulum ni. Wow. Sebab negara-negara ni dia sangat padat dengan penduduk. Dia mempunyai ramai penduduk berbanding dengan negara-negara yang lain. So itu juga merupakan satu faktor sebab tuberculosis ni merupakan satu penyakit yang boleh berjangkit. So kalau distance dia kurang, dia akan mudah merebak lah teacher. Betul Chris. Kalau Chris sebab tu kena ada jarak sosial kan cikgu. Itu sebabnya teacher pilih soalan ni supaya untuk menyedarkan juga situasi sekarang. Apabila kita berdepan dengan penyakit yang berjangkit, penjarakan sosial adalah sangat-sangat penting. Disebabkan kepadatan penduduk yang terlalu tinggi. Kalau Chris pernah melawat negara-negara ini, especially di city dia mega metropolitan city like Shanghai and so on, penduduknya terlalu padat. India pun sama, Mumbai, Chennai, terlalu padat penduduknya. So sebab itu kepadatan yang tinggi menyebabkan tidak ada penjarakan sosial. Nampak tu SOP pun boleh keluar dalam jawapan. Betul. Chris, apa saja penyakit yang berjangkit, SOP dia adalah sama Chris. Kita perlu menjarakkan diri, kita perlu menjaga kebersihan. Itu paling penting. Dan kemudian kita perlu mengambil vaksinasi untuk melindungi diri kita. Itu tidak akan berubah. Mana-mana penyakit berjangkit, inilah ubatnya. Ubat pencegahannya sebenarnya. Dengar tu, murid-murid. Okey, pada pendapat kita minta Zarif. Zarif, ada tak apa-apa lagi pandangan? Mengapa, apa lagi jawapan yang mungkin untuk soalan ini? Zarif. Imunisasi daripada orang-orang di sana dia lemah. Lemah imunisasi. Kenapa pula imunisasi mereka lemah? Kenapa pula ada tak? Kenapa? Zarif kata tak pasti cikgu. Dia tak pasti. Jawapan Zarif ni betul. Tapi pada pandangan Zarif lah. Betul, memang betul jawapannya. Bermaksud mereka mempunyai imuniti yang rendah. Adakah dia disebabkan mereka menerima vaksin atau tidak menerima vaksin? Seperti BCG, kita ada vaksin BCG betul untuk tuberkulosis. Rasa-rasa Zarif mereka terima tak vaksinasi BCG? Rasa-rasa Zarif? Tidak. Itu dia. Sebab itu negara-negara ini penduduk mereka sangat terdedah kepada penyakit berjangkit sebegini kerana mereka tidak mendapatkan imunisasi. Soalan ini pun adalah suatu soalan yang arasnya sangat-sangat tinggi. Cikgu. Baiklah, so jadi kita boleh dapat 3 markah cikgu untuk soalan struktur ni. Jadi sebelum ni cikgu pun telah buat soalan objektif. Dan
untuk baru ni soalan struktur yang boleh dapat 3 markah. 7 markah ya untuk soalan 7 satu markah. Soalan tu 7 markah. 1, 3, 3. Dan selepas ni apa yang kita akan buat, cikgu? Kita akan tengok satu soalan esei. Soalan esei. Baiklah murid-murid, lepas ni kita akan buat strategi dan teknik, belajar strategi dan teknik untuk jawab soalan esei untuk biologi. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali lagi di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat Hari Malaysia semua. Masih lagi bersama Chris dan Cikgu Rama di kelas biologi untuk hari ini, Sukses SPM 2021. Dan hari ini topiknya ialah keimunan manusia. Dan sebelum lihat, Cikgu Rama pun telah mengajar teknik dan tips untuk jawab soalan objektif, soalan struktur untuk biologi. Tapi sekarang, Cikgu Rama, kita akan buat soalan esei pula, betul tak? Ya, Chris. Okey. Esei ni pun adalah satu soalan yang mungkin keluar daripada topik ini. Tetapi Chris, untuk soalan esei, teacher hendak tekankan lebih kepada teknik menjawab, Chris. Baik, cikgu. Right, okay. So soalannya berbunyi sebegini, and soalan ini adalah satu soalan tahun lepas, di mana dia masih adalah KSSM. Kita KSSM, tetapi teacher kerana dia mempunyai kaitan, teacher ambil juga soalan. Okey, so Raja menunjukkan dua gambar Raja di mana seorang ibu sedang menyusukan anaknya dan seorang bayi sedang menerima suntikan. Okey, soalannya berbunyi sebegini. Raja menunjukkan bagaimana bayi mendapat imuniti. So, bayi mendapat imuniti satu daripada ibunya dan satu daripada suntikan. So, melalui penyusuan ibu dan suntikan vaksin. So, bandingkan imuniti bagi kedua-dua kaedah tersebut. Okey. So, ini adalah satu soalan esei di mana dia membawa 10 markah sebenarnya. 10 markah. Okay. Alright, okey. Kalau kita tanya murid-murid kita lah, Haris, kalau bandingkan, bagaimana Haris akan buat? Saya buat persamaan dengan perbezaan. Bagus. Kena ada dua-dua. Kerana kita telah latih murid-murid kita di sekolah untuk menjawab soalan sebegini. Kerana selalu murid-murid mereka tidak begitu jelas kerana soalannya meminta bandingkan. Apabila bandingkan, ramai juga murid yang ingat kita hanya perlu memberi persamaan sahaja. Tidak, Chris. Apabila dia kata bandingkan, kita bukan saja perlu memberi persamaan, malah kita juga perlu memberi perbezaan. Okey, so tekniknya adalah seperti ini. Sekurang-kurangnya kita perlu memberi 2 persamaan atau 8 perbezaan atau 3 persamaan dengan 7 perbezaan. Kalau hendak memberi persamaan lebih atau perbezaan lebih, dipersilakan. Tetapi jangan abaikan kedua-dua elemen ini semasa menjawab soalan bandingkan. Faham, cikgu. Sebab ada 10 markah kan, cikgu? Jadi kena ada 10 poin. Ya, okay, 10 poin. Itu dia. Okey. So, teknik yang kedua ialah jangan memberikan semua perbezaan atau persamaan sahaja. So, teknik yang teacher ajar hari ini bukan saja untuk SPM, Chris. Ini boleh digunakan untuk soalan di sekolah pun tekniknya adalah sama. Apabila dia meminta bandingkan, bermaksud kita harus memberi persamaan dan perbezaan. Faham, cikgu. Okey, so kalau buat dalam isi ringkas, kalau bahasa Inggeris kita bagi tahu dia sebagai point form. Ramai juga murid-murid yang gemar membuat esei dalam bentuk point form. Tak salah, Chris. Sebenarnya tak salah langsung. Tetapi sila tulis di dalam ayat yang lengkap. Itu syaratnya. Faham, cikgu. So kerana apa yang berlaku ialah apa yang kita nampak di sekolah, murid-murid ini apabila dia membuat esei dalam bentuk ringkas, ayatnya menjadi terlalu ringkas, Chris. Itu yang kita tak nak. Kerana ni soalan esei. Kalau hendak buat dalam bentuk poin, memang esei nampak cantik, tersusun, strategik. Tetapi ayat dia kena lengkap. Okey. Teknik yang keempat ni. Okey, persamaan mesti ada perkataan kedua-dua. Alright. So kedua-dua. So selalunya pelajar apabila dia buat dalam bentuk poin, dia hanya bagi tahu, dia tidak letak perkataan kedua-dua. Okey. Itu yang kita tak mau. Okey, so jangan gabungkan 2 atau lebih isi dalam satu ayat. Ini supaya examiner atau pemeriksa tidak
confuse. Tidak keliru aja. Tidak keliru. Faham. Okey, so kita tengok jawapannya. Persamaan, kedua-duanya melindungi badan daripada jangkitan penyakit. Okey, sebelum itu saya nak tanya, penyusuan ibu ni keimunan jenis apa? Okey, kita tanya Alim. 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 Alim dari tadi belum jawab, cikgu. Tak apa, dia pandai. Alim. Penyusuan ibu ni untuk penyusuan ibu adalah keimunan pasif semula jadi, cikgu. Ya, pasif semula jadi. Kalau bermaksud pasif, ada tak dia bayi tu membina antibodinya sendiri? Zarif? Alim? Tidak, cikgu. Tidak. Ya, bagus. Okey, tetapi dia masih kedua-duanya sama ada penyusuan ibu atau vaksin, kedua-duanya melindungi badan daripada jangkitan penyakit. Okey, kedua-duanya melibatkan interaksi antara antibodi dengan antigen. Bermaksud antibodi yang sama ada dibina atau diterima, kedua-dua ini akan bertindak balas terhadap antigen dan menghapuskan antigen. Faham, itu adalah persamaannya. Okey. Okey, so kita tengok sekarang perbezaan. So perbezaan kita bagi dalam bentuk jadual, because ramai pelajar yang gemar buat dalam bentuk jadual. Tak salah, Chris, tetapi pastikan ayatnya adalah lengkap. Okey, memberi penyusuan ibu, memberi keimunan pasif semula jadi. Itu adalah yang penting. Itu adalah yang penting. Tapi ayat itu biarlah lengkap. Okey, so memberi keimunan pasif semula jadi, vaksin memberi keimunan aktif buatan. Perbezaan yang kedua, tujuan penyusuan adalah untuk perlindungan. Bermaksud ibu tu cuba melindungi bayi daripada mendapat penyakit. Tapi vaksinasi adalah supaya kita mencegah. Okey, faham. Okey, so penyusuan ibu memberi perlindungan serta-merta, vaksinasi tidak. Sebab itu kita kena vaksin ambil 2 kali. Dia memberi perlindungan selepas satu jangka masa. Keimunan bersifat sementara dan tidak kekal lama. Kerana antibodi yang bayi tidak bina sendiri akan habis. Manakala vaksinasi, badan kita sudah belajar macam mana hendak membuat antibodi. So dia akan keimmunity adalah kekal. Faham. Antibodi yang diperolehi daripada ibu menerusi susu, bayi itu mendapat antibodi daripada ibu, manakala vaksinasi bayi itu membina antibodi itu sendiri. Okey. So penyusuan ibu tidak melibatkan suntikan, manakala vaksinasi melibatkan suntikan. Baiklah, cikgu. Chris pun nampak kalau kita guna jadual sebenarnya nampak lebih kemas, cikgu. Ya, memang kemas. Tapi tak salah kalau hendak buat dalam bentuk ayat atau kita nak buat dalam bentuk jadual atau point form, tak ada masalah. Tetapi pastikan ayatnya adalah lengkap. Baiklah, cikgu. Nampaknya loceng pun sudah berbunyi untuk hari ini. Kita akan masuk ke kelas terusnya. Tapi sebelum itu, Chris nak tanya juga cikgu, apakah cikgu boleh kongsi rumusan tak untuk hari ini untuk murid-murid di rumah nak dapat skor dan markah yang tertinggi untuk biologi, cikgu? Okey. So, Chris, rumusan kita untuk hari ini ialah anda mesti tahu perbezaan 3 jenis pertahanan badan untuk bab ini. Anda mesti tahu bagaimana antibodi bertindak, iaitu 5 tindakan dia, iaitu penguraian, pengopsoninan, pengaglutinan, peneutralan dan pemendakan. Ini semua adalah tindakan antibodi. Faham. Okey. Pastikan anda menggunakan teknik yang betul. Itu yang teacher nak tekankan dalam slot kita. Bukan saja konten, tetapi juga teknik. Sangat penting apabila menjawab soalan. Dan pastikan anda menjawab semua soalan di dalam buku teks. Jangan abaikan buku teks, Chris. Buku teks kita mengandungi banyak maklumat yang penting, yang hebat dan soalan yang sangat-sangat berkualiti yang anda wajib, sebagai pelajar, anda wajib cuba. Bukan saja untuk subjek biologi, untuk semua subjek. Baiklah, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sebelum itu, selamat Hari Malaysia, Chris. Selamat Hari Malaysia untuk semua warga Malaysia yang sedang menonton. Adik-adik di Google Meet, okey tak? Semua belajar tak hari ni teknik-teknik untuk jawab topik biologi pada hari ni? Kalau dah dapat belajar banyak ilmu dan strategi, boleh tunjuk thumbs up macam ni. Okey, mic tu pun boleh buka sebab kita bersama-sama akan mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Boleh, cikgu? Ya. Okey. So 1, 2, 3.
Selamat Hari Malaysia. Jumpa lagi di Sukses SPM 2021. Bye. Didik TV KPM